Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama tu warasatul anbiya. Lantaran itu seperti ini analogi ya, bidalan ya, seperti perihalan tanggungjawab kenabian itu diwarisi kepada siapa? Kepada para ulama dan para aulia selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sebenar-benarnya dikatakan pewaris Nabi bukan yang mewarisi ilmu Nabi SAW, bukan yang mewarisi apa dia tutur kata Nabi SAW semata-mata, tetapi lebih daripada itu yang mewarisi cahaya Nabi itu baru al-ulama warasatul anbiya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wa ilal ulama'il amilin wal awliya'il mukramin wal jami'i masyayikhina ajma'in wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li dhawil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ala niyati shifa' wa daf'il bala'i wal waba' wan nasri 'ala al a'da' wa ala niyatil qabul li kulli hawa'ijin wasul wa ala niyatin nuri 'ala an-nur wa ila hadatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam syai'ul lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Saya tak ingat dekat masjid ni saya dah bagi belum yang selawat 5. Belum. Belum selalu imam. Selawat 5 ayahanda dah. Okey, ayahanda. Kalau mesti dah ada ayahanda catat. Dah belum? Selawat 5. Belum noh. Okey, nak test ayahanda. Kita berhenti sampai tunjuk ke bapa. Pada 10 betul. Tu tahqiq. Mesti ayahanda. Okey. Sekarang ni saya nak kongsikan selawat 5. Okey, selawat 5 dengan tujuan-tujuannya. Okey, yang pertama selawat Nuril Mubin. Selawat Nuril Mubin ini tujuan dia adalah untuk kita terhubung kembali rohani dengan baginda Nabi SAW. Itu niat dia begitu. Selawat Nuril Mubin. Okey, kemudian yang kedua, saya terangkan dulu 5 tu, lepas tu nanti kita akan sekali harunglah, dan insya-Allah lepas ni setiap kali kuliah kita akan mulakan dengan selawat 5. Berkenaan dengan tawasul dengan para masyayikh juga dengan almarhum Syekh Abdullah Sijang itu dah ada dalam doa imam, dah selesai dah kat situ. Sebablah kita terus dengan selawat. Pertama selawat Nuril Mubin. Selawat Nuril Mubin ni sebenarnya supaya kita kembalikan kesedaran rohani kita bahawa kita ini sebenarnya makna kesegaran rohani itu adalah apabila terhubung kembali dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kemudian selepas selawat Nuril Mubin, yang kedua selawat Fatih. Selawat Fatih dengan niat apa? Supaya dibukakan pintu rohani kita. Dibukakan selawat Fatih. Selawat Fatih ni banyak tarikat yang amal, terutamanya tarikat Tijaniyah selawat Fatih. Selepas daripada selawat Fatih, kita pergi selawat yang ketiga, iaitu selawat Nabi Ummi. Selawat Nabi Ummi. Okey, selawat Nabi Ummi ni untuk kita setelah kita dah establish connection dengan Nabi SAW, kemudian selawat Fatih kita buka pintu rohani. Selawat Nabi Ummi untuk kita membongkar rahsia kerohanian. Rahsia kerohanian. Apa yang ada dengan rahsia kerohanian ni? Segala kekuatan yang Allah Ta'ala telah ciptakan rohani kita ini, kekuatan untuk ma'rifah Ar-Rahman, ma'rifatul Rahman. Itu. Dia tak bongkar pada Islam ni selawat Nabi Ummi. Okey. Selawat Nabi Ummi ni banyak diamalkan oleh tarekat Naqsyabandi. Okey, dan juga kalau dekat Turki tu rata-ratanya memang selawat Nabi bukan selawat Nabi Ummi. Selawat Fatih, Tijaniyah, selawat Nabi Ummi. Selawat Nabi Ummi ni banyak diamalkan oleh para ulama, banyak dicadangkan oleh para ulama alam Melayu kita. Begitu. Selawat Nabi Ummi. Selawat Nabi Ummi ni apa dia? Untuk kita congkel balik apa dia? Bongkar balik kekuatan rohani. Kekuatan rohani ni jarang kita guna. Kekuatan rohani ini untuk makrifah kepada Allah.
Makrifah kepada Allah bukan dengan akli, tapi ilmu akal kena ada, ilmu akidah semua kena ada. Okey, cumanya nak kenal Allah bukan pada keakalan, kenal Allah pada kerohanian. Kalau dalam kitab-kitab Melayu lama, guru saya pun berpesan, kalau ada masa yang mencukupi lepas subuh tu 1000 kali setiap hari, pasti terbuka rahsia rohani. Terbuka rahsia rohani ni bukan nampak apa-apa benda gaib semua, tak ada hal tu. Itu mainan-mainan je. Guru saya kata kudis-kudis malam je. Okey, lagi garu lagi seronok, lagi garu lagi seronok. Lepas tu lah kali berdarah. Okey, yang dikatakan terbuka rahsia rohani tu kesedaran pengabdian dan terbuka keaiban diri. Terbuka maknanya rasa lemah dan akhirnya benar-benar memanai kalimah hauqalah la haula wala quwata illa billah. Itu rahsia rohani. Kalimah hauqalah tu jadi macam aiskrim kita makan tu. Nikmat kita hidup dalam kalimah hauqalah itu. Tidak ada daya untuk bertaat, tidak ada upaya untuk meninggalkan maksiat, melainkan hanya dengan Allah. Itu kekuatan rohani kita dengan Allah. Sembang mudah tuan-tuan, ayahanda bunda. Tapi buat yang mudah tu lah, iaitu sembang. Nanti Allah uji kita esok, maknanya baru tahu langit 3 rendah. Macam tu. Habis. Kemudian yang keempat, selawat Jibril. Selawat Jibril. Setelah kita bongkar kekuatan kerohanian kita itu, selawat Jibril adalah untuk ia melata. Melata ke seluruh badan. Pandangan kita dengan Allah, akal kita dengan Allah, telinga kita dengan Allah, percakapan kita dengan Allah, maka kehidupan kita semua dengan Allah. Itu selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Last sekali, lepas semuanya dengan Allah belaka, maka akan terbuka kesedaran bahawa semuanya ini adalah dengan asbab apa dia? Dengan asbab bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Maka selawat yang kelima adalah selawat rahmatan lil alamin. Selawat yang kelima ni saya rasa tak ada di pasaran Malaysia ni, tak ada. Saya rasalah. Okey, tak ada. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Ada tuan-tuan pernah dengar? Setakat ini saya tak pernah dengar lagi. Begitu. Jadi selawat rahmatan lil alamin ni adalah untuk kita balik-balik kepada mengenangkan kenikmatan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya ulang balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa yang mungkin nak salin, sebab ni tak tahu kat internet pun mungkin tak ada. Saya tak check lah, tapi selawat-selawat lain semua ada. Tekan selawat Nurul Mubin keluar, ada lagu lagi. Selawat Fatih pun keluar. Okey, kemudian selawat Nabi Umi pun biasa. Okey, kemudian selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad lagi memang favorite. Okey, yang kelima selawat yang saya namakan sebagai selawat rahmatan lil alamin. Saya ambil selawatnya daripada Aceh. Daripada Allah Selamat, dari Palembang. Selawat yang diamalkan oleh almarhum Kiai Haji Zain Syukri. Saya tak jumpa dengan beliau, saya bertemu dengan muridnya yang mengambil daripadanya. Semua muridnya akan opening kelas pengajian, majlis zikir dan sebagainya dengan selawat rahmatan lil alamin. Dan saya rasa itu amat relevan dengan keadaan kita akhir zaman ni. Okey, selawatnya berbunyi begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu biasa ya. Alladzi yang jaa datang bil haqqil mubin dengan kebenaran yang nyata. Haqqil mubin tu nak faham kebenaran yang nyata pun boleh, dengan ilmu makrifah yang bendang terang benderang pun boleh. Gitu. Tapi literally al haq kebenaran, okey, dengan hakikat pun boleh, al mubin yang nyata terang benderang. Alladzi jaa bil haqqil mubin. Kemudian wa arsaltahu, yang engkau arsal, yang engkau engkau tu merujuk kepada Allah, yang engkau telah mengutuskannya. Nya itu merujuk kepada Nabi SAW. Wa arsaltahu rahmatan lil alamin, sebagai penyebab kerahmatan ke sekalian alam. Itu sikit je. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Okey, kita sama-sama kita berselawat dengan selawat 5 ini. Mudah-mudahan apabila kita membaca kitab ini yang berbincangkan tentang rahsia-rahsia baginda Nabi SAW pada kerohanian baginda, maka dibukakan kefahaman di dalam ni. Kalau kefahaman dekat sini tak mahu. Kalau kefahaman dekat sini tak nak, dia kena buka kat sini dulu. Kemudian baru ditanggapi dengan keakalan. Terbuka rahsianya dengan kerohanian, ditanggapi dengan keakalan, akhirnya menjadi apa dia? Menjadi perwatakan di tubuh badan. Yang saya istilahkan sebagai adabiah Muhammadiyah. Begitu. Insya-Allah kita hadakan Al-Fatihah untuk semua guru yang membimbing kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jap, Imam. Imam akan duduk situ. Saya kat sini, Imam kat situ lah hati saya. Nanti saya panas tu kosong, sunyi saya. Imam akan duduk situ. Sebab dekat dinding pun dia duduk kat sebelah. Itu. Kan betul tak? Selama ni duduk situ kan? Kalau saya apa-apa benda saya akan pandang ke situ. Tiba-tiba nanti tu kosong pula. Tak boleh. Jangan duduk pindah-pindah gitu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Kemudian kita closing dengan selawat Ibrahimiyah, penghulu segala selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Dengan izin yang diberikan oleh guru saya, maka saya memanjangkan amalan selawat 5 ni kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk tuan-tuan panjangkan kepada keluarga masing-masing. Mudah-mudahan menjadi asbab agar tidak ada seorang pun ahli keluarga kita yang tidak dalam perjalanan kerohanian itu. Itu. Jadi ini umum. Dan memang tarikat bagi orang awam adalah selawat. Dan 5 selawat ini maknanya daripada gabungan perjalanan pengalaman kita dengan bimbingan guru kita dan sebagainya, kita susun sedemikian rupa dengan tujuan-tujuannya yang diniatkan tadi itu, supaya nanti siapa yang beramal dengan 5 selawat ini tidak diperkirakan apa dia kosong dalam ilmu salik dan ilmu tasawuf dalam bahagian perjalanan kerohanian. Begitu. Penting ke tak penting perjalanan rohani ini? Jawapannya penting tak penting makan. Kalau makan tu penting, maka yang rohani ini lebih penting. Cuma kalau makan, walhasil yang nampaknya keluar jadi ditandas. Okey, kalau yang rohani ini, walhasil apa dia? Dalam rahsia kerohanian ini akan nyata asma' dan sifat Allah. Itu bendanya. Nyata asma' dan sifat Allah. Dan benda ni sebenarnya memang anugerah. Bila paling ultimate sekali 7 detik sebelum mati, terbuka hijab tersebut, nampak tali asma' dan asma' Allah dan sifat Allah, maka kat situ Allah ataupun hu ataupun bis. Begitu. Itu je yang kita nak. Ya, sementara hidup ni tak apalah, jalan je lah hidup ni, dah hidup macam ni, on je lah. Maknanya redah saja sementara hidup. Yang penting hidup tu untuk apa? Hidup untuk bagaimana untuk kita menyediakan apa dia? Cara kita berconvocation. Faham convocation? Saya kata nak convo macam mana tu? Kita nak convo dalam keadaan tangan kanan, bukan tangan kiri, ibaratnya begitulah. Mudah-mudahan maknanya sebelum kita nak pastikan anak cucu kita jumpa dengan mursyidnya, gurunya dan sebagainya, dengan kesibukan nak cari beras, nak cari ayam, nak cari makanan, dengan sibukan macam-macam pelbagai ni, kan maknanya dah ada amalan selawat, lapik asbab bahawa semua ahli keluarga kita semuanya dalam salik ilallah. Begitu. Siapa yang telah bertariqah, sebelum guru dia mengizinkan dia untuk mengijazahkan sanad tariqah, kan, maknanya kan kita bukan senang-senang nak bagi sanad tariqah, maka ambillah sanad sanad untuk awam. Gini. Jadi kalau dipanjangkan kepada keluarga masing-masing, nisbah kepada apa yang kita dapat pada hari inilah, itu saja. Pergi ke isteri, ambil 5 selawat ni. Pergi ke anak, ambil 5 selawat ni. Kalau anak tanya kenapa, bagi husnul khatimah, selesai, murah rezeki, melindung, ikutlah apa benda pun. Sebab itulah maknanya yang kita perlukan. Ini bukan gula-gula mainan, ini betul-betul. Sebab kalau tidak dengan asbab Nabi SAW, tidak ada keselamatan pun dalam kehidupan kita, zahir dan batin, jasmani dan rohani. Selesai. Jadi bertepatan dengan apa yang kita nak baca fasa 10 malam ini yang bertajuk Muhammad SAW bersifat khususi. Itulah. Sebab nampak fasa 10 ni, teruslah maknanya kita bagi selawat 5 tadi tu, insya-Allah. Qala muallif hafizahullah taala wa nafa'na bi ulumihi fid daraini Allahumma amin. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, ciptaannya yang paling mulia dan tinggi darjatnya dari sekian makhluk. Bulatkan perkataan ciptaannya itu kalau buku sendiri, ciptaannya. Okey, kod mana pun keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kod mana pun rahsia-rahsia perkenalan Allah yang ada pada Nabi SAW, kod mana pun Nabi tetap ciptaannya. Yang ni apa dia? Makhluk. Jangan sampai tergelincir pula sebut kata Nabi itu sebahagian daripada Tuhan. Begitu. Rahsia ketuhanan ada pada Nabi SAW. Allah ciptakan baginda Nabi SAW bersama dengan rahsia-rahsia ketuhanan. Maka dengan sebab itulah nak makrifah kepada Allah kena melalui dada Rasulullah SAW. Setelah makrifah kepada Allah, kita dah makrifah Allah, maka kenalah kita ni siapa? Kita ni makhluk. Yang makhluk yang ada amanah kehambaan. Maka lantaran itu, setelah makrifah kepada Allah, pastilah akan bertekun lagi kita dengan apa dia? Perihalan kehambaan, iaitu syariat. Begitu. Ini kaedah yang rare. Maknanya terbuka langsung perkenalan. Maka ini kaedah jazbah. Allah buka langsung perkenalan. Dengan Allah, maka ternampak semua perkara-perkara, semuanya ketuhanan belaka.
Semuanya nampak asma dan sifat Allah belaka-belaka. Begitu. Jadi bila begitu keadaannya, jangan duk ghalid. Iblis akan dia ambil supaya ghalid. Ghalid tu apa dia? Ghalid orang Kedah. Leka, lalai. Maka macam mana? Iblis akan ambil supaya apa? Kamu dah kenal Tuhan ni, kamu dah terlepas daripada amanah-amanah dan taklifan-taklifan. Itu salah. Sepatutnya lagi kita kenal Allah sebagai Tuhan, lagi kita sedar diri kita sebagai hamba. Lagi sedar diri sebagai hamba, lagi bertekun dengan solat. Tu solat 5 waktu tak cukup. Untuk melampiaskan kepuasan kehambaan tu tak cukup solat 5 waktu. Okey, maka dia tambah dengan solat-solat sunat. Itulah Ramadan, 30 hari bulan Ramadan tak cukup untuk puasa. Okey, untuk melampiaskan kenikmatan sebagai hamba Allah Ar-Rahman, sebab dah kenal Allah tu Ar-Rahman. Maka nak ada cari hal je dengan Allah. Maka kita punya nak cari hal dengan Allah, banyak ibadat. Allah cari hal dengan kita macam mana? Banyak bagi ujian. Itu je. Cari hal ni apa dia? Cari hal bukan cari pasal tau. Cari hal ni maknanya cara Allah memanjai kita, Allah bagi kita ujian. Cara kita nak bermanja dengan Allah, apa dia? Kita banyakkan ibadat. Maka ibadat hanya soal kemanjaan dengan Allah. Habis. Dan kemudian Allah bagi kita ujian. Kita bermunajat lagi, kita harapi lagi. Maka akhirnya makin terbuka perkenalan-perkenalan. Oh, benar Allah Ar-Rahman, benar Allah Ar-Rahim. Maka letak duduk kita dekat situ. Macam tu. Ini semua bermula dengan rahsia kerohanian Nabi Muhammad SAW, yang pada rohani Nabi ada rahsia ketuhanan. Selesai. Tapi kot mana pun jangan sampai terghalid bahawa Nabi itu tetap makhluk. Begitu. Siapa yang melalui perjalanan makrifah sehingga membuatkan dia kurang dalam beribadah, maka itu apa dia? Dalam istilah yang saya gunakan saja, makrifah syaitaniyah. Gitu. Maknanya makrifah kesyaitanan. Gitu. Syaitan kenal tak Allah Ta'ala? Syaitan kenal Allah Ta'ala. Apa buktinya? Syaitan pun surrender. Maknanya aku nak minta izin sesatkan anak cucu Nabi Adam, dalam kurungan khususnya umat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kemudian Allah izinkan. Sampai bila perbicaraan, syaitan berkata, aku tak bertanggungjawab. Tak apa kau ikut aku. Aku pun patuh pada Allah Ta'ala. Aku pun hanya makhluk Allah Ta'ala saja. Itu mafhum satu ayat Quran yang saya lupa ayat tu. Macam tu. Akhirnya syaitan pun anda bari. Syaitan pun berlepas tangan. Macam tu. Jadi apa maknanya? Maknanya iblis ni kenal tak? Allah kenal. Cuma apa dia? Cuma dia sombong. Sebab sombong tu dia enggan sujud kepada Nabi Adam. Ini semua tarikat, semua para masyayikh, semua manusia akan sembang benda ni. Perihal sombong. Jadi dalam perjalanan kerohanian dan tujuan kita baca buku Hakikat Muhammadiyah ini, satu je tujuan dia. Bang sombong tu sikit. Tapi yang sikit itulah yang ibarat habuk. Kalau ditinggalkan datang sendiri. Ada rumah kita lagi tinggal lagi bersih. Mana ada? Lagi tinggal lagi berhabuk. Habuk tu datang main mana tak tahu. Ibarat macam itulah kesombongan tu ibarat habuk. Kalau dibiarkan hati kita kekosongan, dia akan menerjah masuk ke hati kita. Makin lama makin tebal dan begitulah sehingga terhijab langsung dengan apa dia? Dengan perihalan kehambaan kepada Allah yang sifatnya Ar-Rahman. Habis. Macam ni syarah tak habis ni. Okey, yang paling mulia dan tinggi darjatnya dari sekalian makhluk. Ini kena faham. Jadi maknanya tidak ada makhluk seperti Nabi SAW. Itu confirm kena faham. Ataupun kita kata dalam aspek kemakhlukan Nabi itu the one and only. Ya. Nabi itu the one and only. Dalam kategori makhluk, Nabi itu the one and only. Dia manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Jangan sampai kita yang bersalik bertarikah ni maka faham ke Nabi SAW itu hanya seperti manusia biasa. Lantaran baginda Nabi SAW bukan manusia biasa, yang mewarisi cahaya baginda Nabi SAW di kalangan para ulama dan para awliya juga bukan dalam maqam biasa. Maqamnya maqam yang mewarisi terpujinya baginda Nabi SAW, tapi tetap tidak menjadi Nabi. Maka sebab itulah kita takzim guru kita seperti mana sahabat takzim ke Nabi SAW. Sebab apa? Guru itu diperkirakan mewarisi daripada cahaya baginda Nabi SAW. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu warasatul anbiya. Lantaran itu seperti ini analogi ya, bidalan ya, seperti perihalan tanggungjawab kenabian itu diwarisi kepada siapa? Kepada para ulama dan para aulia selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang sebenar-benarnya dikatakan pewaris Nabi bukan yang mewarisi ilmu Nabi
SAW. Bukan yang mewarisi apa dia, tutur kata Nabi SAW semata-mata, tetapi lebih daripada itu yang mewarisi cahaya Nabi. Itu baru al-ulama warasatul anbiya. Kalau hanya semata-mata mewarisi apa yang Nabi sampaikan, iaitu Al-Quran, apa yang Nabi SAW sabdakan, iaitu para hadis Nabi SAW, itu orang kafir berapa banyak apa Quran? Orang kafir berapa banyak yang kaji hadis? Berapa banyak orang apa mana yang mengkaji tasawuf semua, tafsir Ar-Razi yang sebesar-besar tu pun dia berkaji habis. Adakah kita tergamak nak kata mereka itu pewaris Nabi dan kata mereka itu tidak mengesahkan Allah? Tak mungkin. Tapi ilmu-ilmu Nabi itu dapat tak kat mereka ni? Dapat. Datuk apa sebenarnya hakikat yang pewaris Nabi ini? SAW. Itu yang mewarisi cahaya Nabi itu. Itu kena menjadi maknanya satu indikator penting untuk kita dalam perjalanan salik. Terus, justru itu Muhammad SAW dikurniakan martabat khusus yang dilimpahkan keindahannya, yakni keindahan Allah, rahsia Allah dan cerminan asma-Nya. Garis kat situ martabat khusus. Martabat khusus. Garis kat situ martabat khusus. Maknanya khususiyah ini tak ada diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Sebab itulah hanya Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam yang disyariat kepada umatnya untuk memujinya. Ada nak syariat Nabi lain, Nabi-Nabi lain sebelum Nabi Muhammad SAW, umat mereka memuji Nabi-Nabi mereka? Tak ada. Tak ada. Tidak ada pertanggungjawaban untuk umat masing-masing Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW untuk memuji Nabi mereka. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, lantaran pada rohani baginda itu cahaya ataupun rahsia ketuhanan yang bersifat keindahan Allah, rahsia Allah dan apa dia, pantulan, cerminan nama-nama Allah, itu yang saya sifatkan sebagai rahsia ketuhanan. Lantaran itulah baginda Nabi SAW disyariatkan kepada umat baginda untuk memuji baginda. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk memuji baginda Nabi SAW adalah dengan berselawat. Allah berselawat, malaikat berselawat, dan diarahkan, disuruh, dianjurkan untuk kita berselawat. Kenapa begitu? Kerana pada Nabi itu ada rahsia ketuhanan, itu benarnya. Tetapi Nabi SAW tetap bukannya Tuhan. Pada baginda rahsia ketuhanan, namun baginda tetap makhluk. Garislah kat situ keindahannya, rahsianya dan cerminannya. Ustaz, buat kat tepi situ rahsia ketuhanan. Dekat line tu kan, line keindahannya, rahsianya, cerminannya, garis kat situ, buat kurungan tepi rahsia ketuhanan, itu istilah dia. Habis. Pasal 10 page 36. Oh, kita dah mula, kita nak sampai ke terowong dah. Nak masuk ke karak highway tu dah. Duduk tanya. Pasal 36. Pasal ke 10. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baginda dicipta untuk menjadi nabi dan rasulnya yang menyampaikan kepada umat manusia tentang kewujudan Allah, kewujudannya, sifatnya, asma-Nya dan af'alnya, serta beradab dengan adab kehambaan kepadanya dalam semua aspek. Yang ini risalah Islam. Bulatkan adab kehambaan. Adab kehambaan. Jadi adab kehambaan ambil dari siapa? Ambil dari Nabi SAW. Perkenalan Ar-Rahman ambil dari siapa? Ambil dari rohani Nabi SAW. Perkenalan kita dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ambil dari rohani Nabi SAW. Untuk kita ikuti, untuk kita tiru adab kehambaan, ambil daripada fizikal, perlakuan, tutur kata Nabi SAW. Semuanya dari Nabi SAW. Jadi kalau begitu keadaannya, bagaimana mungkin para ahli tariqah tidak obses dengan Nabi SAW? Dan bagaimana kita nak kata dia ni bertariqah kalau dia tak obses dengan Nabi SAW? Sebab itu perjalanan dia, itu pintu dia. Kalau ada mana-mana yang mendakwa dirinya tariqah tapi tidak obses, betul-betul obses dengan Nabi SAW, tariqah ke mana tu? Itu mungkin tariqah nak nampak keris, tariqah nak bagi maknanya cincin jatuh dari langit, tutup jatuh, tariqah macam-macam lah, tariqah nak ghostbuster ke, itu bukan hal kita. Itu hanya mainan-mainan. Allah nak bagi, ya bagi dengan amanah dan tanggungjawab. Kalau Allah tak bagi, nothing to rugi. Kalau Allah tak bagi, nothing to rugi, nothing to lose. Begitu, habis. Muhammad SAW tidak qadim. Tu bulat kat situ, tidak qadim.
Anggap fahamnya tidak qadim. Kod mana pun dia hadis, dia makhluk. Kod mana pun. Rohnya dicipta dengan penuh ketinggian darjat. Namun ia adalah makhluk yang baharu, tetapi tidak sama sebagaimana makhluk dan baharu yang lain. Muhammad SAW ibarat batu permata dan makhluk lain ibarat batu jalanan. Sama-sama jenis batu. Tapi Nabi SAW saja permata. Yang lain batu biasa. Walaupun semua berunsur batu, tetapi batu permata mempunyai nilai yang mahal, cantik dan tinggi mutunya. Ibarat batu permata tu, kita letak kat mana? Letak kat cincin. Jadi batu. Jadi letak dekat dalam bekas. Kalau kita beli cincin pun, ada tak orang yang kedai emas yang beli jual cincin tu, macam bonda-bonda kat belakang kan, dia letak plastik bag. Ada beli cincin dia letak dalam goodies bag je nak ambil. Ada macam tu? Tak ada. Dia akan letak kat mana? Dia akan letak dekat tempat casing je lah kan. Padahal casing tu itu kan yang kita nak pakai. Tak ada. Kita tinggal je casing tu, yang penting emas tu ataupun berlian tu. Nampak tak? Itu kita tak ada siapa kata gila. Tak ada siapa kata gila. Kan? Bonda-bonda kat sini tak pergi kedai emas Bukannya dekat Kuala Pilah ke emas yang murah. Tipulah, tak pergi emas. Nampak macam muka innocent je ayah dia. Bonda-bonda kat belakang macam muka tak reti je. Okey. Jadi maknanya tak ada siapa kata penjual emas tu gila. Sebab apa? Sebab bila kita beli emas dengan dia punya wrapping dia, casing dia semua pun sama naik dengan keemasan itu. Tak siapa gila. Sebab apa? Itu selayaknya bagi sebuah emas. Seutas rantai emas, sebentuk batu cincin yang bertata permata dengan ikatan cincin emas dan sebagainya. Okey. Tetapi bila kita nak memuliakan baginda Nabi SAW, bahagian daripada juzuk daripada jasad bagi dia, misalnya rambut. Walaupun benda tu ada pertikaian, walaupun hanya penisbahan dari mulut ke mulut, itu sudah cukup. Okey, maknanya kita kata apa ni? Kita rasa macam rambut je pun. Ni rambut siapa ni? Rambut Nabi SAW. Gitu ibaratnya. Okey, maknanya contohnya apa lagi? Apa sajalah baju Nabi SAW. Alah, baju Nabi je pun. Mana boleh? Jepun tu tak boleh tau. Jepun. Bukan Jepun tu. Ni Jepun. Tak boleh. Sebab apa? Nabi SAW itu luar biasa. Diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan yang luar biasa. Jadi kalau bonda-bonda tu pegang emas ni, ya Allah aku sayangnya emas, aku simpan tempat yang terbaik, yang terselamat. Ibaratnya kita nak simpan Nabi SAW tu dengan tempat yang paling selamat, paling indah. Kat mana tempat selayaknya kita simpan cahaya Nabi SAW? Di tempat yang Allah ciptakan untuk boleh menanggung cahaya Nabi SAW. Kat mana? Tu rohani. Itulah kita selawat Nurul Mubin supaya connected balik, activate. Kemudian selawat Fatih terbuka, selawat Nabi Ummi supaya tercongkir rahsia, selawat Jibril supaya melata, kemudian selawat rahmatan lil alamin untuk apa dia? Untuk sedar bahawa semuanya itu adalah anugerah Allah yang paling bermakna, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus disebutkan dalam qasidah Muhammadiyah. Azan. Bismillah. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah. Sudah la ilaha illallah.
La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad innaka la tarfil ma'ajah Bismillah Bismillah Bismillah. Qala mu'allif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fi daraini Allahumma amin. Muka surat 37 ya. Disebutkan dalam Qasidah Muhammadiyah oleh Imam Busiri rahimahullah ta'ala. Okey, wafat 695. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammad adalah manusia, tidak seperti manusia biasa, bahkan baginda bagaikan permata antara batu-batu. Justru itu Muhammad SAW mempunyai perbezaan ciptaan dari aspek roh, akal, jiwa, nafsu dan jasad. Semua elemen-elemen penciptaan manusia, item-item penciptaan manusia semuanya berbeza kalau nisbah pada Nabi SAW. Rohani Nabi tak sama dengan rohani kita. Akal Nabi SAW tak sama dengan akal kita. Jiwa Nabi SAW tak sama dengan jiwa kita. Nafsu Nabi SAW tak sama dengan nafsu kita. Jasad Nabi SAW tak sama dengan kekuatan jasad kita. Perihalan bentuk semua sama, tapi hakikatnya tak sama. Maka di sana ada mukjizat-mukjizat yang keluar air daripada tangan baginda SAW. Baginda memandang di depan seperti mana baginda memandang di belakang. Okey, dan maknanya banyak lagi penceritaan tentang mana khususiatun Nabi SAW itu, maka itu mengambil tempat dalam bicara ini. Lantaran itu, apa saja yang menceritakan, memperihalankan tentang Nabi SAW wajib diperihalkan dengan keadaan yang semulia mungkin. Macam tu. Wajib hukum dia. Mana kalau sebut tentang apa saja, mana semulia mungkin yang boleh kita ungkapkan, itulah hak bagi Nabi SAW. Itu kaedah umum. Dan jangan sampai ada mana-mana perkataan yang boleh difahami sebagai merendahkan kedudukan Nabi SAW. Contoh gini, tak apalah aku tak belajar, Nabi pun kan buta huruf. Nabi tu kan buta huruf, tak apa, aku ni ikut Nabi ni. Nabi kan tak membaca dan tak menulis. Begitu. Jadi tak ada masalah lah. Okey, walaupun sama ada secara betul-betul ataupun secara berseloka, apatah lagi kau secara merendah-rendahkan. Okey, tapi ada orang yang macam membuatkan itu sebagai sandaran untuk justify bahawa keadaannya itu maknanya bersama dengan Nabi SAW. Tak boleh. Sebab apa? Sebab ia difahami sebagai kelebihan ke kekurangan? Dia tetap difahami sebagai kekurangan. Mana-mana tamada manusia yang menyatakan bahawa tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis itu sebagai satu kelebihan, tak ada. Itu kekurangan. Itu tak boleh buat main, tak boleh buat main. Ini saya ingat benda ni. Maulana Syekh Yusri Rushdi hafizahullah waktu tu membuat daurah dekat Jakarta. Zawiyah Ar-Raudhah nama tempat dia. Saya macam mana saya ambil cuti ke ataupun saya key in pergi kursus luar negara ke apa ke, tapi saya pergilah ke sana, pendek katanya, berdaurah kat situ yang 3 hari 4 hari macam tu.
Okey, maknanya dia memperihalkan tentang perkara ni, tak boleh. Ada banyak lagi contoh-contoh. Yang mana contoh-contoh tu kadang-kadang kita rasa macam kena alik kita. Macam tu, tidak boleh difahami dengan sebarang. Yang penting kaedah dia tidak boleh difahami dengan sebarang bentuk kekurangan. Dia manusia biasa, tak boleh. Dia hanya dapat wahyu saja, tak boleh. Kod mana pun Nabi SAW tu mulia semulia-mulianya. Kod mana pun keadaan-keadaannya. Macam tu. Okey, benar. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kelihatan serupa dengan manusia yang lain, tetapi dirinya adalah makhluk istimewa yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melalui rohnya, Allah Subhanahu wa taala berkalam kepada seluruh makhluk. Lantaran roh dan jasad baginda suci dan kuat hingga dapat menanggung. Lantaran itu roh dan jasad baginda SAW suci dan kuat, okey, hingga dapat menanggung wahyu. Jika roh dan jasad yang lain nescaya akan hancur berkecai. Wahyu ni bukan benda yang ringan, wahyu ni benda yang berat. Okey, begitu. Okey, kita ringkaskan, kita tak baca yang Jawi itu, kita terus baca terjemahan dia. Baca jugalah. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu. Okey, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi wa huwa ashadduhu alayya. Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Al-Harith bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara wahyu datang kepada dikau? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, terkadang wahyu itu datang padaku berupa deringan loceng dan ini paling berat bagiku. Nak katanya wahyu turun bukannya ringan. Okey, kaki 26 tu mana? Begitu juga para anbiya alaihi wasallam mengikut tingkatan mereka yang berbeza-beza. Okey, dari Asma bin Yazid radhiyallahu anha, inni la akhidatun bi zimamil udaba naqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id nazalat, yani al-Maidah kulluha fakadat min thiqaliha taduqu adudal naqah. Sesungguhnya aku benar-benar sedang memegang tali unta udaba, yani unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diturunkan surah Al-Maidah, semuanya paha unta itu hampir patah kerana beratnya wahyu yang sedang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tersebut di dalam kitab Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah oleh Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullahu taala. Anna nabiyyana Muhammadun afdalu khalqillahi ta'ala 'ala al-itlaq fala ahadun min ahli samawati wa ahli ardi yusawihi fi maqami minal maqamat thumma la yatawaqqafu 'ala dalilin fi dhalika illa man a'ma Allahu basiratahu fa wasara basaruhu ka basaril khafafish li'anna nura syari'atihi adwa'u min nuri syamsi waqta az-zahirah wa yakfi fi bayani fadlihi ijma'u ummatihi kullihim fi sa'iril aqtari 'ala tafsilihi ala al-awwalina wal akhirin bil badihati min ghairi tawaqqufin ma'a anna ahadan minhum lam yarah wa inna ma ra'a syar'ahu wa sami'a hadiyahu faqat wa qad qala la tajtami'u ummati ala dhalalah. Maksudnya bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik makhluk secara pasti. Garis kat situ, secara pasti tu saya kata tadi. Jangan ada ragu-ragu lagi tentang keunggulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada seseorang dari penduduk langit dan bumi menyamai kedudukan dari apa jua kedudukan. Kemudian perkara demikian tidak perlu kepada dalil, melainkan mereka yang dibutakan oleh Allah akan pandangan mereka dan penglihatan mereka itu seperti penglihatan kelawar. Kerana nur, yakni cahaya syariat baginda Nabi Muhammad SAW lebih menyindari dari cahaya matahari tatkala waktu zahir dan memadai kesepakatan umat semuanya pada sekalian penjuru pada menyatakan kelebihan. Ini bukan tafsilihi, ni ala tafdilihi. Betul dah tu, ala tafdilihi. Siapa yang ada buku? Okey, bukan tafsilihi tu saya baca. Okey, baris yang kedua bawah. Baris yang kedua bawah yang tulisan Jawi itu ala tafdilihi, bukan tafsilihi. Maksud kelebihan. Dan memadai kesepakatan umat semuanya pada sekalian penjuru pada menyatakan kelebihan baginda sallallahu alaihi wasallam dari umat golongan awal dan akhir tanpa perlu berfikir panjang dan dalil. Meskipun setiap seorang dari mereka tidak pernah memandang baginda sallallahu alaihi wasallam, namun mereka melihat syariat orang yang dibawa, okey, syariat yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan mendengar hidayah yang disampaikan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kesepakatan ini jelas dan benar kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa umatku tidak berhimpun atas kesesatan.
Okey, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasa cukup dah tukut. Kalau sambung lagi ni dia akan terlajak laris. Nanti okey 2.30 apa, lepas setengah dah azan dah pun. Nanti insya-Allah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang fazal ke-11 Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tertinggi makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.